Kerjasama laluan perdagangan rantau ASEAN, manfaat untuk negara dan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Kerajaan Malaysia mengalu-alukan keputusan Mahkamah Rayuan The Hague yang memihak kepada Malaysia berkaitan tuntutan kumpulan Sulu. Mahkamah tersebut memutuskan menolak untuk mengiktiraf Final Award yang dikeluarkan melalui proses timbang tara yang tidak sah dan disalahguna. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan keputusan itu sekaligus menghalang usaha oleh pihak yang menuntut untuk menguatkuasakan tuntutan yang tidak sah terhadap kerajaan Malaysia di Belanda. Harapnya dapat menamatkan suatu episod yang tidak baik kerana tindakan yang nak mencabar kedaulatan Malaysia. Mereka gagal, kita syukur Alhamdulillah. Keputusan tersebut merupakan satu kemenangan penting pada kerajaan Malaysia rentetan daripada keputusan Mahkamah Rayuan Paris pada 6 Jun lalu. Keputusan kedua mahkamah itu akan menamatkan usaha sia-sia pihak yang menuntut untuk menguatkuasakan Final Award di negara lain. Sehingga kini, kerajaan Malaysia tidak pernah berhenti dalam usaha untuk melindungi kedaulatan, keselamatan negara dan kepentingan negara. Kes Sulu membuktikan bahawa terdapat pencabulan nyata terhadap kedaulatan Malaysia yang merupakan suatu perkara penting bagi setiap warga negara Malaysia Madani. Kemenangan Malaysia bagi kes Sulu di Mahkamah Rayuan The Hague menjadi penutup kepada usaha pihak tidak bertanggungjawab yang cuba merampas hak dan harta negara. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata ia satu kemenangan besar bagi negara dan rakyat Malaysia kerana sebelum ini ada pihak yang memberi bayangan seolah-olah boleh merampas hak negara terutamanya di luar negara. Siri kemenangan di mahkamah-mahkamah antarabangsa ini bukan hanya membuktikan bahawa kerajaan Malaysia telah berjaya untuk mempertahan hak dan harta rakyat Malaysia yang berada di luar negara, tapi membuktikan bahawa dakwaan kumpulan tersebut gagal dan tidak boleh dilayan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas sesi bual bicara program British Malaysian Chamber of Commerce BMCC Annual General Meeting Fireside Chat with Communication and Digital Minister. Malaysia menerusi Jabatan Kemajuan Islam JAKIM sedia tawar kepakaran pensijilan halal kepada Laos. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia boleh membantu Laos memasuki pasaran ekspor ke negara Islam. Dan saya telah beritahu Perdana Menteri bahawa Malaysia ada kekuatan, kemahiran dalam bidang pensijilan halal. Dan pensijilan halal ini akan diselenggara oleh JAKIM. Tambah beliau, kerjasama halal yang bakal dijalinkan turut berpotensi menarik pelancong-pelancong asing ke Laos. 3 perjanjian kerjasama telah dimeterai selepas mesyuarat bilateral Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Laos Dr. Sonexay Sifadon. Memorandum persefahaman dan kerjasama ini akan memberikan faedah kepada pembangunan sosioekonomi kedua-dua negara yang menguntungkan rakyat. Antara memorandum kerjasama yang dimeterai ialah di antara Mutiara Perlis Sdn Bhd dan Taneling Dry Port dalam kerjasama pelabuhan darat. You mentioned about the Perlis, which is a northern tip of Malaysia, close to Thai border, set up the Mutiara Perlis Inland Port, which is very significant to us, and it is important that Taneling Dry Port is collaborating in terms of port management, because it's also a huge facility. Kerjasama ini akan memudahkan pergerakan kargo di sempadan melalui port-to-port arrangement. Ia berupaya memudah cara 20 juta tan kargo dan berpotensi memberikan pulangan kepada Malaysia sebanyak $48 juta setahun. Satu lagi kerjasama bakal membawa manfaat ialah di antara Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dan National Lao Railway State Enterprise LNRSE yang akan memudah cara perjalanan penumpang dan kargo dari Malaysia ke Thailand, Laos dan China tanpa sekatan. Ia akan meningkatkan dagangan dua hala Malaysia dan Laos melalui rangkaian integrasi kereta api, seterusnya berpotensi menjadikan Laos sebagai laluan utama perdagangan di antara rantau ASEAN dengan Asia Tengah dan Eropah.
Buka lembaran dan penerokaan baharu antara reaksi diaspora Malaysia di Laos ke atas lawatan rasmi pemimpin negara. Lawatan sulung Perdana Menteri selama 2 hari cukup bermakna buat 230 rakyat Malaysia bukan sahaja pembawa pelaburan dari Malaysia, malah membuka jalan perdagangan antara dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluangkan masa beramah mesra dengan rakyat Malaysia yang menetap di Laos di samping mengadakan dialog secara terus mengenai pelbagai perkara. What is your personal challenge here? Tolong kita banyak sebab sekarang kita ada cabaran dia di sini sebab ini negara kecil, kita landlocked dulu landlocked. Sekarang sudah ada kereta api high speed train daripada China sampai dekat Laos. Dan kita pun ada pagi tadi ada MOU sign between Laos Railway dengan KTMB. Sekiranya sudah link lah semua benda, logistik sudah link. Sudah ada. Depan ni peniaga kena masuk. Bagi syarikat pelabur, cabaran penerokaan pelaburan baru di sini harus dilihat secara positif dan ia perlu dilaksanakan dengan sokongan kerajaan seperti yang dimeterai hari ini. Dalam apa jua pembukaan lembaran baru, perkara ini lembaran baru, benda yang baru diterokai, ada sedikit cabaran-cabaran awal dari segi pulangan dan sebagainya, tetapi jangka panjangnya ia menjanjikan satu pulangan yang sustainable, kekal berterusan dan menggalakkanlah. Perdana Menteri turut merasmikan bangunan baru Kedutaan Malaysia di Vientiane yang kini diterajui oleh Duta Malaysia ke Laos, Eddie Irwan Mahmud. Turut hadir sama ke majlis perasmian Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sijil Kemahiran Malaysia SKM bakal diiktiraf setaraf Sijil Pelajaran Malaysia SPM dalam usaha meningkatkan kebolehpasaran graduan, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET negara berkata kertas dasar mengenai cadangan itu akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri untuk pertimbangan. Kertas dasar akan dibawa ke Kabinet untuk menentukan bahawa sijil-sijil ini akan turut diiktiraf sebagai sijil yang sama taraf ataupun lebih tinggi daripada sijil SPM yang akhirnya mereka akan dapat masuk ke pasaran sama ada swasta ataupun kerajaan berdasarkan pada sijil-sijil yang akan dikeluarkan itu. Pemerkasaan TVET adalah bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing dan merapatkan jurang pengangguran yang berlaku di negara ini. Beliau menyatakan selepas melancarkan portal TVET, pendidikan dan latihan teknikal dan vocational madani di Putrajaya. Lebih 400,000 pekerja asing telah dibawa masuk ke negara ini bagi mengisi pekerjaan di 5 sektor utama yang kritikal. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, mereka dibawa masuk menerusi 2 dasar sebelum ini iaitu kelonggaran bagi kelulusan pekerja asing dan program rekalibrasi awal. Bagi kedua-dua polisi ini, kita telah berjaya membawa masuk pekerja sehingga sekarang ni angkanya adalah sekitar 400,000. Okey, bagi kelima-lima sektor, pembinaan, pembuatan, perkhidmatan, perladangan dan pertanian. Bermaksud kita perlu lagi mengisi sekitar 100,000. Datuk Seri Saifuddin memaklumkannya kepada media selepas mesyuarat jawatan kuasa bersama mengenai pengurusan pekerja asing ke-8 di Putrajaya. Kementerian Sumber Manusia meluluskan kuota pekerja asing seramai 1.136 juta orang setakat bulan ini bagi semua sektor. Manakala program rekalibrasi 2.0 yang dilaksana KDN membabitkan 680,000 pekerja, menjadikan jumlah keseluruhan pekerja asing diluluskan seramai 1.8 juta orang. Lebih sejuta kenderaan dijangka keluar menerusi lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK bermula hari ini untuk pulang ke kampung masing-masing sempena perayaan Aidiladha tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Anir Berhad, Imran Gulcaran Abdullah berkata pihaknya menjangkakan peningkatan trafik sehingga 70% melibatkan lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Selain itu, kira-kira 430,000 kenderaan dijangka melalui lebuh raya Pantai Timur LPT dengan anggaran peningkatan sebanyak 60%.
Pihak Anif Berhad telah mengeluarkan cadangan jadual perjalanan TTA bermula 27, 28 Jun dan 1 serta 2 Julai nanti. Laluan kontra akan dibuka di lokasi tumpuan yang mengalami kesesakan dan lorong tol tambahan bagi transaksi bayaran secara manual. Bilangan kaki tangan sokongan juga akan ditambah sehingga 20% terdiri daripada petugas di Plaza Tol, pasukan LPT Ronda dan pasukan Pusat Kawalan Trafik TCC. Malah seramai 170 anggota rela akan ditempatkan di kawasan strategik sepanjang lebuh raya bagi memastikan kelancaran trafik. Jualan rahmah sempena Hari Raya Aidiladha. Inisiatif itu adakan bagi membantu rakyat golongan B40 membuat persiapan raya dengan mendapatkan bekalan keperluan asas dan barangan dapur. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan, Azman Ismail berkata pihaknya telah melaksanakan program jualan rahmah di 45 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN sejak 16 Jun lalu sebagai persediaan sambutan Aidiladha. Pihak KPDN juga turun padang membuat pemantauan ke atas program jualan rahmah di setiap daerah bagi memastikan penduduk di kawasan terpencil dapat menikmati jualan yang sama di kawasan bandar. Kita sebut untuk B40 tetapi kita bagi untuk semua. Sebab itulah kita cuba buat sebaik mungkin kita turun ke lapangan, kita buat secara bergerak, kita turun ke daerah-daerah yang agak terpencil. Itu pastikan bahawa rakyat-rakyat terpencil dia dapat bekalan sama juga macam yang ada di bandar. Itu yang kita buat sekarang lah. Ini adalah sedikit sumbangan. Sekurang-kurangnya dapat melegakan sedikit. Sebab bila kita tanya pengunjung-pengunjung sini, dia kata kurang-kurangnya dia dapat bekalan untuk beras, contohnya untuk hari raya. Okey, mungkin RM2, RM3 pengurangan harga itu dah besar, okey, bagi rakyat-rakyat pedalaman. Saya melihat program ini serampang 2-3 mata. Selain daripada membantu penduduk mendapatkan harga barangan keperluan dalam harga yang rendah, lebih murah berbanding harga pasaran semasa kerana disubsidikan oleh kerajaan. Dalam masa yang sama juga, program seumpama ini boleh memberi kesedaran kepada penduduk tentang hak-hak kepenggunaan. Selain daripada program jualan rahmah, saya juga nak ucap syabas dan tahniah kepada pihak KPDN kerana menganjurkan juga program dikebarat kepenggunaan. Beliau berkata demikian selepas program jualan rahmah di Dataran Paloh 2, Gua Musang, Kelantan. Rangka Kerja Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus Industri IESG kebangsaan berupaya memanfaatkan industri perniagaan hijau yang semakin berkembang di Asia Tenggara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata pertumbuhan industri itu diunjur mencecah $200 bilion Amerika menjelang 2030. Bakal dilancarkan September ini, IESG kebangsaan terdiri daripada 4 komponen utama. Financial institution, I ask them to consider allocating more resources to industries, to SMEs, to manufacturers and our Malaysian companies and exporters in areas such as sectoral decarbonisation, electric mobility, hydrogen energy, CCUS, or all other stuff as well that can help our companies continue to be competitive in a world where expectation on ESG is increasing. Ia bertujuan menggalakkan amalan lestari hijau dalam sektor pembuatan dengan menyediakan garis panduan yang jelas. Pencalonan bagi Anugerah Franchise Malaysia 2023 dibuka sehingga 31 Julai 2023. Ia membabitkan 6 kategori termasuk utama, sistem franchise, franchisor, franchisee, media dan terbuka. Pengumuman senarai pendek ataupun shortlist daripada senarai yang masuk pada 10 Ogos 2023, kita cuba berikan penilaian akhir pada 20 September 2023 dan pengumuman senarai komplit senarai itu akan keluar pada 28 September 2023 insya-Allah. Kesemua anugerah akan disampaikan pada malam anugerah franchise yang dijadual berlangsung 5 Oktober ini di Ibu Negara. Anugerah Franchise Malaysia bertujuan memberi penghargaan kepada penggiat industri tempatan yang berusaha mengekalkan prestasi cemerlang agar setanding jenama global.
M-Bank telah melaksanakan sepenuhnya 5 langkah keselamatan tambahan disarankan Bank Negara menjelang tarikh akhirnya penghujung bulan ini. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Datuk Sulaiman Muhammad Tahir berkata penting bagi institusi kewangan untuk sentiasa menginovasi langkah keselamatan bagi menghalang penipuan dalam talian. Semua urus niaga bank kini perlu disahkan melalui token perisian M-Secure menerusi aplikasi M-Online yang dihadkan kepada satu peranti mudah alih. Pelanggan juga mempunyai pilihan untuk menyekat kad kredit atau nyah aktifkan M-Online dengan mudah sekiranya berlaku aktiviti perbankan yang mencurigakan. Bank itu juga boleh memberhentikan penghantaran SMS yang mengandungi pautan dan nombor telefon. Jika terdapat transaksi meragukan, pelanggan boleh memaklumkan Pusat Perhubungan 24 Jam Bank dengan segera selain menghantar email atau berkunjung ke cawangan terdekat. Jejantas Rimba Institut Pendidikan Perhutanan FRIM di Taman Botani Kepong mampu meningkatkan industri eco-pelancongan sekaligus mempromosi kelestarian biodiversiti negara. Ia juga mampu meningkatkan lagi imej FRIM sebagai pusat eco-pelancongan semula jadi di Selangor. Perasmian jejantas sepanjang 250 meter dan setinggi antara 18 hingga 50 meter ini disempurnakan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad. Mula beroperasi pada 31 Ogos 2020, jejantas Rimba FRIM merupakan struktur pertama seumpamanya dibina menggunakan aluminium dengan piawaian antarabangsa. Seterusnya diperkukuh dengan pemasangan guy wire bagi memastikan keselamatan pengunjung pada tahap terbaik. Pengunjung ke jejantas Rimba mencecah hampir 57,000 orang bagi tempoh 2020 hingga Mac 2023 dengan pendapatan lebih RM768,000. Ia dibuka pada pukul 8.30 pagi hingga 4 petang dan ditutup pada setiap Jumaat. Majlis Bandaraya Kuantan MBK sedang menggiatkan usaha menaikkan kembali industri pelancongan di daerah itu dengan pelbagai produk pelancongan. Usaha membangunkan industri pelancongan itu bagi meraih kembali jumlah kedatangan pelancong seramai 1.5 juta orang setahun seperti sebelum pandemik COVID-19 melanda. Menurut Datuk Bandar Kuantan, Datuk Razihan Azharuddin, agenda memperkasakan sektor tersebut turut mendapat sokongan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam memberi nafas baru kepada penggiat industri pelancongan. Bila rancangan tempatan daerah Kuantan tu, kita menggariskan antara 5 teras utama untuk hala tuju Bandar Kuantan ni, salah satunya ialah pelancongan. Jadi kita komit ke arah tu lah. Mana kita setkan target untuk kita diri kita sendiri lah, bukan orang suruh tapi kita try tu jadikan Kuantan ni, kita utamakan pelancongan itu sebagai salah satu kita punya core business untuk Kuantan. Ketika ini, lebih 30 projek pelancongan dengan lebih RM200 juta diperuntukkan bagi membangunkan infra pelancongan baru untuk mengembangkan industri pelancongan di Kuantan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan City Tourism Gathering 2023 di Dewan Kompleks Bandaraya Kuantan. Kerajaan negeri akan membuat penilaian secara menyeluruh dan mengambil kira beberapa faktor sebelum membuka Taman Laut Melaka kepada pelancong. Perwataan Taman Laut itu yang membabitkan 3 pulau iaitu Pulau Undan, Nangka dan Dodol itu sudah selesai pada April lalu. Dah buat kajian dan kajian itu telah terbukti dan gambar pun kita dah tengok memang antara Korea yang sangat tercantik lah. Jadi ini adalah salah satu perkara yang memberi daya tarikan yang utama kepada pengunjung untuk datang ke negeri Melaka ni. Bukan setakat berjalan saja tapi dia boleh datang scuba. Sebab kalau nak scuba ni biasanya orang biasa datang pergi ke Sabah, ke Terengganu. Jadi untuk pantai barat ni mereka kurang ada tempat. Jadi kita jemput untuk datang dan merasai sendiri bagaimana keindahan taman laut di negeri Melaka ni, insya-Allah. Beliau berkata demikian pada program pelepasan benih ikan ke perairan tertutup di empangan Sungai Batu Hampar. Pada program itu, sebanyak 150,000 ekor benih ikan lampan sungai, talapia merah dan keli dilepaskan di perairan tertutup Sungai Melaka untuk pertandingan memancing sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Di Kedah, 50,000 benih ikan lampan telah dilepaskan ke sungai di daerah Bandar Baharu dan Baling sempena program perikanan turun padang. Pelepasan benih ikan bertujuan meningkatkan spesies ikan lampan di sungai sekaligus memberi peluang kepada nelayan tempatan untuk menjana sumber pendapatan.
Di Bandar Baharu, pelepasan 30,000 benih ikan lampan disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bandar Baharu Datuk Nur Sabrina Muhammad Nur di Pengkalan Lubuk Buntar, Sungai Krian. Turut hadir Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Sukri Deris. Selain pelepasan benih ikan, Jabatan Perikanan turut memberi penjelasan kepada kumpulan sasar tentang aktiviti yang akan dijalankan serta bantuan yang boleh diberikan oleh Jabatan Perikanan. Bagi nelayan, ia merupakan usaha yang perlu dilakukan bagi memastikan sumber perikanan terus bertambah dari semasa ke semasa. Mengucapkan jutaan terima kasih kepada perikanan yang sudi melepaskan benih ikan lampam dan ikan bong ke dalam sungai. So kalau lepas di tasik ni naknya banyak predator dia. So kalau lepas dalam sungai sesuai untuk nelayan, meningkatkan hasil kami sedikit sebanyak. Saya juga sebagai wakil nelayan mengucapkan jutaan terima kasih kerana YB dan perikanan mendengar nasihat kami supaya dilepaskan dalam sungai bagi meningkatkan hasil pendapatan kami. Terima kasih kerana mendengar denyut nadi rakyat. Sementara itu, daerah Baling sebanyak 20,000 benih ikan lampan telah dilepaskan ke Sungai Ketil. Kerajaan Negeri Melaka mengalu-alukan lebih banyak syarikat industri mengambil langkah menggunakan barangan kitar semula dalam penghasilan produk keluaran mereka. Inisiatif itu boleh diselaraskan dengan kerjasama Perbadanan Teknologi Hijau Melaka. Jadi terbaharu untuk SDG Negeri Melaka Sustainable Development Goal ini sendiri, Yang Amat Berhormat telah mengumumkan yang Perbadanan Teknologi Hijau ini akan menjadi agensi peneraju utama untuk semua inisiatif hijau di Negeri Melaka. Jadi segala-gala ini kerajaan negeri lakukan adalah untuk menggalakkan rakyat faham dan tahu, dan kita semua mempunyai kesedaran untuk memastikan negeri Melaka ini akan terus berjaya menjayakan teknologi hijau ini. Beliau menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU projek botol recycle PET RPET di antara syarikat Quipai Malaysia dengan Horuyuki Industries dan Kanzo di Melaka Halal Hub Serkam Jasin. Akibat dihempap buah kelapa menyebabkan seorang warga emas di Kedah terganggu daya ingatan. Kejadian berlaku 3 bulan lalu apabila Mansur Hamid, 61 tahun, cuba mengait buah kelapa lalu jatuh menghempap ke atas kepalanya. Akibatnya kejadian itu, Mansur koma beberapa hari sebelum diberikan rawatan susulan dan terlantar di rumah keluarga beliau di Kampung Padang Perak, Alustar. Derita Mansur mendapat perhatian Ketua UMNO bahagian Kuala Kedah, Datuk Muttalib Harun yang datang menziarahi dan menyampaikan sumbangan. Kehadiran bersama seorang doktor yang turut memberikan rawatan secara percuma. Hasil rawatan mendapati daya ingatan mangsa semakin pulih walau tidak sepenuhnya. Dan inilah khidmat kita yang akan kita teruskan dari masa ke semasa untuk membantu rakyat yang memerlukan khidmat bantuan kita. Jadi dengan program ziarah sehati sejiwa ni, penduduk di sekitar kawasan yang kita melawat tidak perlu lagi ke klinik kesihatan. Jadi kita membuat saringan awal penyakit, dan pihak tim perubatan kita akan memberi khidmat nasihat ubat yang harus sesuai digunakan, diambil oleh pesakit, dan kalau perlu kita rujuk kepada hospital. Kunjungan ini adalah rangka program Sehati Sejiwa bagi menyantuni penduduk sekitar yang kurang berkemampuan dan memerlukan bantuan serta mereka yang sakit terlantar. Program seumpama ini diteruskan dari semasa ke semasa. Sebuah bilik siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Ipoh musnah dalam kebakaran petang tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian itu. Sepasukan bomba dikejarkan ke lokasi sebaik sahaja menerima panggilan pada pukul 3.14 petang. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, kebakaran membabitkan sebuah bilik di tingkat 2 yang terbakar 40%. Kebakaran dapat dikawal dan kerja siasatan sedang dijalankan. Ranking jago perseorangan lelaki profesional negara Lee Zijia jatuh lagi. Terbaru pemain itu menghuni kedudukan ke-14 dunia, jatuh satu tangga berdasarkan kemas kini dikeluarkan Persekutuan Badminton Dunia BWF hari ini.
Zijia berada di kedudukan ke-14 dengan 54,476 mata, jauh ditinggalkan juara dunia dari Denmark Victor Axelsen dengan 103,005 mata di kedudukan tertinggi ranking BWF. Dalam pada itu, dua beregu lelaki negara iaitu juara bertahan dunia Aaron Chia So Yik kekal di kedudukan ke-4 dan gandingan profesional Ong Yu Sin Teo Yi di ranking ke-6. Ketika ini, pasangan profesional Goh Sun Huat, Siobhan Lai Jamie merupakan satu-satunya wakil beregu campuran negara dalam kedudukan 10 teratas selepas kekal di tangga ke-7 dunia. Sementara itu, kejayaan bergelar juara terbuka Taiwan 2023 Ahad lepas membantu beregu campuran negara Cheng Tan-ji To Yi-wei melonjak 4 anak tangga dari kedudukan ke-19 untuk berada di ranking ke-15 dengan 54,888 mata. Jangan pandang mudah ancaman lawan. Itu tegas Ketua Jurulatih JDT Esteban Sulari menjelang final Piala FA menentang KL City FC pada 22 Julai ini. Jelas beliau, The City Boys kini berada pada tahap prestasi baik terutama selepas menewaskan Terengganu FC pada aksi separuh akhir. Esteban mengakui KL City FC mempunyai pemain berkualiti terutama di bahagian serangan selain mempunyai jurulatih berpengalaman. It won't be the same team that we faced in the first round. Now they are more compact, they are working more like a team, and I think they know to play this kind of games, no? Terdahulu, JDT mengungguli aksi separuh akhir semalam dengan kemenangan 4-0 menewaskan Selangor FC di Stadium Sultan Ibrahim. Dalam aksi tersebut, jaringan hat-trick pemain sensasi Arif Aiman Muhammad Hanapi membantu juara bertahan JDT melangkah ke pentas final Piala FA. 3 gol Arif Aiman hadir pada minit ke-20, 33 dan ke-38. Satu lagi gol JDT dijaringkan oleh Fernando Forestieri pada minit ke-47. Kemenangan itu membolehkan JDT mara ke final sekaligus berpeluang mempertahankan gelaran yang dimenangi mereka musim lalu. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.